Asa an yahdiyani rabbi liaqraba min haza rasyadah. Okey, sekarang yang terakhir dan apa yang saya anggap indah tentang sebahagian dari ekspresi ayat ini. Mungkin Allah akan memberi petunjuk pada aku. Okey, petunjuk. Petunjuk kepada apa? Bimbing aku kepada apa? Dia berkata, liaqraba min haza rasyadah. Kamu tahu bahasanya di sini sangat mendalam dan dalam khutbah saya tak dapat nak bagi pelajaran tentang tata bahasa Arab. Nanti kamu akan pening kepala pula. Jadi saya akan cuba meringkaskan ini sebaik yang mungkin. Okey, dalam bahasa Arab, kadang-kadang kamu cakap di sana. Kadang-kadang kamu pula cakap sepanjang jalan di sana. Apabila anda mengatakan sepanjang jalan di sana, ia bermaksud saya sedang memberikan bimbingan, petunjuk kepada kamu untuk sampai terus ke destinasi kamu. Tapi sekiranya anda mengatakan di sana sahaja, mungkin lepas kamu sampai di sana, lepas tu kamu kena pergi ke tempat lain. Dan kamu kena pergi ke tempat lain. Dan tempat lain. Faham? Tapi jika anda mengatakan sepanjang-panjang jalan di sana, jadi sebenarnya saya telah memberitahu kamu bahawa di situlah yang kamu harus pergi dan kamu tidak perlu lagi melangkah lebih jauh dari itu. Apabila huruf lam di sini digunakan, asa ayahdiyani rabbi li aqraba. Al-lam, huruf lam ini kan, apa yang ia sedang menggambarkan ia adalah muntaha. Tak ada apa lagi perkara yang lebih tinggi kamu boleh minta lagi di dunia ini. Jika kamu dapat yang ini, tak ada apa yang lebih baik untuk minta lagi. Sekiranya perkataan ilah pula yang digunakan, maka apabila anda sampai di sana, kemudian anda kena pergi ke tempat lain. Dan tempat lain dan seterusnya. Faham tak? Okey sekarang, dan apa yang saya minta dari Allah dalam ayat ini, apa yang kamu minta dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk sesuatu jika anda mempunyainya, tidak ada apa yang lebih baik. Inilah matlamat utama yang terakhir. Dan apakah matlamat utama yang terakhir ini? Okey, dia katakan, li'akraba min haza. Lebih dekat dari ini. Saya berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala membimbing saya lebih dekat daripada ini. Sepanjang-panjang jalan lebih dekat dari sini. Apakah maksud perkataan ini? Dari sini. Ini bermaksud di mana saya sedang berada sekarang. Sekarang mari kita fahami maksudnya dalam bahasa mudah. Kita semua, alhamdulillah, summa alhamdulillah, mempunyai sebahagian dari tahap bimbingan. Fakta bahawa kita sekarang berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat ini bermaksud bahawa Allah telah memberikan kita petunjuk. Sebilangan orang Allah telah bagi lebih banyak petunjuk dan sebahagian orang Allah telah bagi lebih sedikit petunjuk. Sebilangan mempunyai lebih banyak ilmu, sebilangan pula mempunyai lebih sikit ilmu. Sebilangan boleh fokus dalam solat, sebilangan pula kurang fokus dalam solat. Kita semua tidak berada pada level yang sama. Ini adalah fakta. Tetapi adakah anda tahu apakah doa ini sedang memberitahu anda? Matlamat yang paling utama, yang paling terakhir aku adalah untuk mendekatkan diri aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat dari mana yang aku berada hari ini. Saya bukan di sini untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya berada di sini hanya untuk membandingkan diri saya dengan tempat yang saya sedang berada sekarang. Sekiranya saya dapat usaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari tempat yang saya berada sekarang, oleh itu, ini adalah kejayaan yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kejayaan yang lebih tinggi daripada itu. Anda dan saya tidak akan dapat mencapai kesempurnaan. Saya tak perfect, kamu pun tak perfect. Apa yang boleh kita lakukan adalah hanya untuk menjadi sedikit lebih baik dari ini. Kemudian sedikit lebih baik. Kemudian sedikit lagi baik. Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara beransur-ansur. Dan jika seseorang mati apabila mereka sedang usaha untuk dekatkan diri dengan Allah, ini adalah kejayaan yang besar. Kamu tahu tak? Ramai orang selalu membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Okey. Oh, dia ni dah menghafal semua Al-Quran, tengoklah macam mana dia bacanya. Oh, mereka pergi ke masjid setiap hari, mereka dah sampai masjid sebelum azan, mereka solat lebih banyak daripada kita, mereka tahu lebih banyak daripada kita, mereka jauh lebih baik daripada kita, mereka tahu bahasa Arab dan tafsir, mereka tahu itu, mereka tahu ini, mereka tahu bagaimana berpakaian elok. Sebagai seorang Islam lebih baik daripada saya. Jangan bandingkan diri anda dengan orang lain, bukan itu yang Allah mahu. Allah tidak akan meletakkan kamu di sebelah orang lain dan membandingkan anda dengan dia. Bahkan Allah tak mahu kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain di dunia. Akhirat jangan cakaplah. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan inginkan apa yang orang lain ada. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada sesiapa sahaja berbanding orang lain. Jangan buat macam tu pada diri sendiri. Okey, jadi apa yang sedang kita pelajari hari ini? Contohnya jika anda mula membaca Al-Quran hari ini,
Dan anda belum membaca atau bahkan dah lama tak buka Al-Quran selama 30 tahun. Anda bahkan tidak boleh membaca Bismillah dengan betul. Anda bahkan tidak kenal lagi macam mana bentuk huruf ba lagi sekarang. Dan anda harus belajar seperti budak-budak. Ada orang sama umur dengan anda yang boleh membaca seperti orang dewasa tetapi anda membaca seperti kanak-kanak. Tapi itu tak mengapa. Apabila anda mempelajari huruf alif atau huruf ba itu dan itu menjadikan sebagai kaedah untuk membuatkan diri anda lebih dekat dengan Allah SWT dan anda mati pula dengan cara ini, anda mungkin lebih baik daripada seseorang alim dengan Allah SWT. Anda mungkin lebih baik daripada mereka yang telah menghafal semua Al-Quran tetapi tidak mempunyai penghargaan. Mereka yang tidak mahu menjadikan diri mereka orang yang lebih baik. Sebabnya sesiapa yang ingin menjadikan diri mereka orang yang lebih baik bermula dari hati dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan hal itu. Jadi jangan memandang rendah kedudukan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang boleh memandang rendah terhadap anda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandang rendah terhadap anda. Orang akan berkata dan menganggap bahawa petunjuk dari Allah itu susah, ia mahal dan tak mudah datang. Tapi Allah membuka pintu petunjuk dengan luas seluas-luasnya. Dia hanya meminta dari saya dan anda untuk memanggilnya dan berkata, Ya Allah, bimbinglah aku, tunjukkanlah aku dan bawakan aku lebih dekat denganmu. Li aqraba min haza rasyadan. Lebih dekat daripada ini dengan panduan dari segi kesolehan dan dari segi bimbingan petunjuk. Rasyadan, kata terakhir dari ayat ini adalah petunjuk dalam kenyataan yang menjadikannya jelas. Rasyadan, kenyataan bahawa anda sedang buat doa ini bermaksud bahawa anda sudah mempunyai sebahagian dari petunjuk dan anda tidak boleh mengatakan bahawa anda itu sesat. Ini sudah mengabarkan hakikat bahawa Allah SWT telah memberikan anda kemampuan untuk mengucapkan doa ini. Dengan sendirinya adalah petunjuk dan petunjuk dari Allah SWT. Dan Allah akan memberikan anda semakin banyak dan lebih banyak. Inilah optimisme seseorang Muslim. Kan? Ketika bimbingan datang di dunia ini, hati menjadi tenang, kedamaian dan jaminan datang dan hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Betul. Dan inilah yang ingin saya simpulkan. Ketika hati menjadi tenang, ketika hati menjadi damai, mereka yang berada di sekitar orang ini akan merasa damai kerana kedamaian ini berjangkit. Iman berjangkit, kedamaian merebak dalam keluarga, ia merebak di antara rakan-rakan dan ia merebak di masyarakat ketika bimbingan datang. Sekiranya masalah di dunia adalah konflik, kebencian, jika masalah dunia adalah peperangan, jadi jalan keluarnya bukanlah buat polisi baru atau hasilkan lebih banyak senjata. Ini bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya bukanlah sekatan ekonomi. Sebaliknya, apa yang manusia perlukan adalah bimbingan. Kerana tanpa bimbingan tidak akan ada kedamaian. Memang takkan boleh punya. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Allazina amanu. Siapa yang lebih layak mendapat kedamaian? Mereka-mereka yang mempercayai, mereka-mereka yang datang kepada iman. Inilah yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika anda dan saya berdoa untuk kedamaian di dunia, untuk keamanan di negara-negara Muslim, untuk kedamaian bagi mereka yang dianiaya. Semasa kita berdoa, doa ini sebenarnya kita secara langsung sedang meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita dan dunia di sekeliling kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua dan jadikan kami di antara orang-orang yang optimis akan masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka dan masa depan negara, masa depan ummah dan masa depan seluruh dunia. Seluruh dunia kita harus prihatin, bukan hanya untuk negara kita sahaja tetapi juga seluruh dunia. Kita berada dalam millah Ibrahim AS. Ibrahim AS ini selalu bimbang akan masa depan seluruh umat manusia. Inilah warisan yang telah kita warisi. Oleh itu kita harus optimis terhadap seluruh dunia dan kita berdoa kepada Allah SWT untuk membuatkannya begitu. Dan juga jadikan generasi masa depan kita sebagai contoh, sebagai apakah maksudnya dan ertinya untuk hidup dengan berpandukan buku ini, kitab ini, Al-Quran ini. Subhanallah.